Ini bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz sebagai mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi saya kasihi Puan Nur Hayati, seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang diraikan, yang didoakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dihidupkan. Dengan nikmat kehidupan ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menyemai sebanyak-banyak budi agar di akhirat nanti kita menuai sebanyak-banyak pahala. Dan insya-Allah mudah-mudahan apabila kita penat beribadah di dunia ini, kita akan berehat benar-benar di syurga nanti. Jannatur rahatuna, syurga adalah tempat rehat kita. Tetapi selagi kita hidup di dunia ini, selagi itulah kita berkorban. Kita masih berada di dalam bulan Zulhijjah, yang mana selalunya kita bercakap tentang pengorbanan. Jadi pengorbanan ini tidak terhad soal masa dan soal tempat, tetapi pengorbanan ialah di setiap masa dan di setiap tempat. Apabila Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail atas perintah daripada Allah, dan kemudian ditukar menjadi kibas, sebenarnya yang disembelih itu bukan soal lahiriah, bukan soal fizikal, tetapi apa yang disembelih itu ialah sebenarnya soal rasa ataupun perasaan, rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta kepada anak. Kita tahu siapa yang ada anak, para pendengar yang ada anak, dan kalau ada di antaranya kita pernah menghadapi saat-saat kritikal, menghadapi anak kita yang sakit, tentu kita tahu betapa cintanya kita kepada anak. Rela kita berkorban nyawa demi anak, tetapi itulah yang dituntut daripada Nabi Ibrahim, untuk berkorban cinta kepada anak, cinta pada dirinya sendiri, cinta pada keluarganya. Jadi pengorbanan ialah soal hati dan perasaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan daging, tetapi min taqwal qulub, iaitu hati yang bertakwa. Jadi inilah yang kita benar-benar inginkan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada perpaduan. Sebab itu tema kita pada petang ini mudah-mudahan menjadi tazkirah, peringatan kita bersama berkorban dalam menghadapi perbezaan. Pada minggu-minggu yang lalu telah kita tegaskan bahawa untuk bersatu kita perlu ada 3 faktor, 3 faktor yang penting untuk kita katakan apabila kita nak bersatu. Yang pertama, kita benar-benar inginkannya. Ini soal niat. Yang pertama, kita benar-benar inginkannya. Ini soal niat. Yang kedua, kita tahu kaedah untuk kita bersatu, caranya. Ini yang dikatakan jalannya ataupun kaedahnya. Dan yang ketiga, kita sanggup membayar harganya, itu pengorbanan untuk bersatu. Ada 3 yang melibatkan soal niat, jalan dan pengorbanan. Ingin saya juga tegaskan sekali lagi, kerana tak rugi kita mengulang-ulang ilmu ini. Niat untuk kita bersatu bukan semata-mata keperluan atas dasar fitrah, tetapi atas dasar tuntutan, atas dasar perintah Allah. Bukan atas keperluan semata-mata, tetapi atas tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita bersatu, untuk kita terlepas daripada dosa dan perkara yang haram, iaitu berpecah belah. Maka kita wajib bersatu. Baik, itu niat kita. Dan kaedah bersatu pun telah saya berikan, kongsikan bersama, yang melibatkan bersatu dalam dalam keluarga kita, kemudian dalam masyarakat, dan seterusnya kalau boleh dipanjang ataupun disebarkan luaskan dalam sebuah negara. Dasarnya mesti atas dasar akidah, iaitu atas dasar iman dan ketaatan, iaitu ta'awun berdasarkan al-birri wa taqwa, kerana kebaikan juga dengan ketakwaan. Untuk sama-sama kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Itu niat kita. Apabila kita nak bersatu, ta'awun atas dasar kebaikan dan juga ketakwaan untuk melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah. Itu niat kita, Kemudian pelaksanaannya, itu tadi soal akidah, pelaksanaannya mestilah sama-sama kita berpegang kepada tali Allah.
yang kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, maksudnya wa'tasimu bihablillah. Bihablillah itu tali Allah, itu ialah syariat. Maksudnya syariat itu ialah peraturan daripada Allah yang mengandungi 5 hukum saja, iaitu hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Ini yang saya katakan pada minggu-minggu yang lalu, mesti jadi term of reference, syarat yang kita rujuk bersama. Apabila berlaku pertelingkahan ataupun apabila berlaku perbezaan, pergeseran, agar dia tidak merebak, maka hati yang sama-sama tunduk kepada soalan akidah tadi merujuk kepada soal syariat dalam pelaksanaannya. Sama-sama kita memahami, mengakui dan mengamalkan kelima-lima hukum itu, maka bersatulah kita. Dan akhirnya apabila ada akidah, kemudian ada syariat, maka sama-sama kita akan mendapat ataupun menikmati akhlak. Akhlak itu umpama buah, hasil akhirnya, yang benihnya tadi akidah, pohonnya adalah syariat, maka buah tu adalah akhlak. Jadi itu kita katakan niat dan pelaksanaan. Jadi pada petang ini kita nak lihat apakah harga yang terpaksa dibayar untuk bersatu. Setiap sesuatu ada harganya. Jadi di sanalah kita melihat soal pengorbanan itu sangat penting. Ada sesuatu yang kita mesti korbankan untuk kita dapat bersatu ataupun perpaduan tadi. Antara yang kita mesti korbankan ialah kita kena korbankan ego kita, takbur kita, iaitu kita rasa lebih baik daripada orang lain, memandang orang lain hina, itu mesti kita gugurkan, mesti kita leburkan. Jadi ego ataupun takabur inilah ibu segala sifat mazmumah. Sifat mazmumah inilah yang menghalang kita daripada bersatu. Hasad dengki, umpat mengumpat, pemarah dan sebagainya, yang sifat-sifat mazmumah yang wajib kita tahu sekurang-kurangnya 10 tadi. Asalnya ataupun ibunya sekalinya ialah takbur, ego. Daripada ego timbul pemarah, timbul yang lain. Jadi daripada ego ni, daripada sifat mazmumah ni timbullah taksub. Ini taksub ni inilah yang paling menghalang untuk kita bersatu. Taksub pada diri, pada puak, pada kumpulan, yang mana dengan taksub ni kita nak menjaga kepentingan diri dan puak, dan ataupun kita punya geng lah, katakan. Ini menyebabkan berlakunya kata mengutamakan kuasa, harta dan namanya. Jadi ini yang paling kita kena lebur dan lunturkan untuk kita bersatu. Inilah harga yang terpaksa kita bayar. Jadi inilah yang ada sakit dan ada perit. Nak buang ego kita bukan mudah. Nak buang rasa-rasa yang negatif dalam diri kita bukan mudah. Kerana kita ada yang kata musuh dalaman kita, iaitu syaitan yang membisikkan kejahatan dan hawa nafsu yang sentiasa mendorong kepada kejahatan. Artinya kita kena berperang dengan dua musuh ini. Yang ini yang paling perit dan sakitnya. Dan inilah harga kepada perpaduan tadi. Kita kena buang. No pain, no gain. Itu yang kita fikir. Jadi untuk itu sebentar sebelum kita bersama-sama berinteraksi, saya ingin tegaskan ada 4 atau 5 kaedah untuk kita menghadapi perbezaan. Bagaimana kita nak menghadapi perbezaan? Dan perbezaan ini bukan saja berlaku dalam keluarga, dalam masyarakat, juga di mana-mana saja akan ada perbezaan. Yang pertama, sikap yang pertama, kita mesti terbuka dan sedia menghadapi perbezaan. We must admit the difference. Bukan saja admit the difference, tetapi kita celebrate the difference. Kita kena raikan perbezaan. Kerana selagi manusia, selagi itulah kita berbeza. Perbezaan, saya dah tegaskan berkali-kali, tidak semestinya satu pertentangan. Bahkan dia memberi satu kekukuhan, kekuatan, dan memberi satu keindahan. Saya buat contoh dahulu bagaimana satu bangunan yang kukuh terdiri pada elemen-elemen yang berbeza. Satu bangunan yang kukuh mesti daripada batu yang keras, simen, air, cat dan kayu. Semua ada elemen lembut, elemen keras, ada elemen sederhana. Semua perbezaan itu membentuk satu bangunan yang kukuh. Jadi perbezaan perlu untuk kita mencipta kekukuhan. Yang kedua, perbezaan juga sangat penting untuk kita mencipta keindahan. Kerana kita lihat alam ini Allah Subhanahu Wa Taala lakarkan, lukiskan dengan pelbagai warna. Kita lihat di sana awan berwarna biru, tumbuhan yang berwarna hijau, tanah, perang, hitam dan sebagainya. Maka paduan dan kombinasi daripada warna-warna inilah yang melahir orang kata lukisan alam yang sangat cantik. Mahakarya Tuhan yang sangat cantik, sangat indah. Bayangkan kalau ada satu warna saja, tentulah
tak indah. Begitu juga kalau kita lihat pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah pada diri kita tak perhatikan? Tengok pada tangan kita, ya. Semuanya jari-jari tangan ni berbeza panjang pendeknya, ya. Tak sama. Kerana apa? Kalau sama semua, kita tak boleh menggenggam dan memegang, ya. Kita boleh pegang kerana apabila jari tangan kita tak sama. Jadi itulah perbezaan, ya. Kita mesti sedia menghadapi perbezaan. Yang kedua, saya ingat sebelum kita berkongsi, ialah kita tidak menghina seseorang ataupun satu kelompok, satu keadaan yang berbeza dengan kita. Jangan menghina. Penghinaan tu dalam bentuk caci maki, fitnah, kata mengata. Walaupun kadang-kadang perkara ini sudah menjadi budaya, tetapi kita mesti melawan budaya ini. Bermula daripada diri kita, ya. Jadi kalau kesalahan itu kita lihat pada kesalahan peribadi, Yati, ya, tak apa, kita jangan kecam. Jangan kecam. Soal peribadi. Selagi, kata dalam kitab, selagi seseorang itu nak menyembunyikan dosa dia, kefasikan dia nak sembunyikan, jangan kita bongkar. Yang itu kita tak boleh kecam. Kecuali apabila seseorang itu melanggar di sudut prinsip. Ini kita ada kesalahan dua-dua, ya. Satu kesalahan yang melibat soal personal, pribadi. Satu lagi prinsip, ya. Prinsip contohnya soal rasuah, soal dia menzalimi orang, ya. Soal dia perkara-perkara yang melibatkan prinsip. Waktu itu kita kena kecam, kita kena menyatakannya. Tetapi bukan yang kita kecam pribadinya, tetapi perbuatannya, sikapnya. Dalam bahasa orang putih dikatakan kita boleh kecam sin dia, dosa dia, tapi bukan sinner yang melakukan dosa itu, ya. Penghinaan datang daripada sikap ego. Penghinaan datang. Bila seorang tu suka menghina orang lain, itu petanda ego, dan ego ini berjangkit. Ego ini berjangkit kerana keegoan seseorang selalunya mencabar keegoan seorang yang lain. Jadi belaga ego lah. Jadi penghinaan itu. Jadi kebenaran, saya ingin tegaskan, kebenaran tidak akan diterima jika disertai oleh penghinaan. Ya, kita nak sampaikan kebenaran, tapi kita selitkan, kita sertai dengan penghinaan, maka kebenaran itu akan ditolak. Itulah saya rasa dua perkara yang kita perlu jaga. Sebelum kita berkongsi tiga perkara, kita buka insya-Allah sama-sama berkongsi dengan para pendengar. Pasti ada insya-Allah, ya, mereka yang nak melengkapkan lagi perbincangan ini insya-Allah. Dua perbezaan telah pun kita sama-sama nyatakan, uraikan sebentar tadi, dan waktu ini kita nak raikan juga rakan pendengar kita di talian di 03 6205 1500 untuk berbicara terus bersama dengan yang bagi Ustaz Fahrul. Di talian kita sudah lama menanti sebenarnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Seterusnya Assalamualaikum. Halo. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Zaini, silakan. Okey, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum yang dihormati, lagi saya mulakan Ustaz Fahrul, dan juga saudari pengacara. Waalaikumsalam. Tentang Ustaz tadi ada bercakap tentang perbezaan dan perpaduan. Kita memang diseru sangat untuk bersatu padu di dalam iman, di dalam takwa, di dalam Islam. Tetapi kita lihat ada elemen-elemen dalam Islam itu sendiri yang mengaku mereka Islam, mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada perbalahan, menuduh sesuatu golongan ataupun golongan yang tidak bersama dengan mereka dengan pelbagai kata-kata yang amat kesat, hingga orang kata menimbulkan rasa tidak senang pada pihak yang dituduh. Sebagai contoh, saya pernah lihat artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Osman Al-Muhammadi, mengatakan bahawa fahaman Wahabi ataupun Salafi mengatakan bahawa mereka yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali lebih hina daripada penyembah-penyembah berhala. Jadi di samping kita mahukan perpaduan, mengenepi perbezaan, tetapi kenapa ada puak-puak seperti ini melakukan kata-kata ataupun hujah-hujah yang mana Profesor Dr. Osman Al-Muhammadi memetik daripada kitab Muktabar golongan Salafi Wahabi ini. Jadi mohon penjelasan daripada Ustaz yang amat saya hormati, lagi saya muliakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ambil lagi pemanggil seterusnya Ustaz, ya, untuk kita kumpulkan soalan daripada rakan pendengar kita waktu ini talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama menanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Cik Yaakob ke tu? Ya, Ustaz. Salam. Silakan Cik Yaakob. Ustaz, saya nak yang minggu lepas saya kata yang bangsa asing bersatu tu, misalnya macam ni,
kalau mereka menjaga 5 adik-beradik, sampaikan mereka akhirnya 5 adik-beradik ni buka kedai sendiri, kerana bersatunya ke arah satu mencari ekonomi tu lah. Tapi orang Islam kita balik. Kalau bukan 5 adik-beradik, dia buka penjagaan, dalam berpecah, lama-lama 5 tu penjagaan dia lingkup. Satu segi mencari wang tu lah. Satu lagi, kalau lagi satu sudut pandangan kalau kita berada di langgang lain, langgang dakwah, langgang politik, mungkin pandangan tu boleh berbeza. Mungkin kita boleh menimbulkan perbezaan pandangan. Jadi mungkin yang pandangan dari sudut dakwah ni tak ada terima pandangan orang yang berada di sudut politik. Ustaz tak jelas Ustaz kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin kita nak ulaskan dahulu Ustaz. Silakan. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Yaakob dan juga Cik Zaini yang telah memberi respon pada petang ini, dan saya suka merangkumkan 2 soalan ini menjadi satu persoalan saja iaitu bagaimana kita menghadapi perbezaan, bagaimana kita kena bijaksana untuk menghadapi perbezaan. Jadi saya melihat soal yang dikatakan oleh Cik Zaini tadi, soal perbezaan antara Sunni, Salafi dan juga kitab-kitab muktabar yang ditulis oleh para ulama kita, sama ada ulama yang kemudian atau ulama yang terdahulu, mereka masing-masing ada hujah dan ada kekuatannya sendiri. Justru siapalah saya yang kerdil ini, seorang pendakwah yang nak mengulas pandangan-pandangan ataupun hujah-hujah mereka ini. Tetapi apa yang paling penting sekali ialah di sini kita kena lihat kalau perbezaan itu, apakah perbezaan itu melibatkan soal furu'iyah ataupun soal akidah. Kalau perkara yang soal furu'iyah, kita kena hadapi dengan lapang dada. Lapang dada. Maksudnya boleh berpegang kepada soal-soal ranting ini yang ada perbezaan soal dalam soal khilafiyah. Akidah. Tetapi kalau perbezaan itu sudah melibatkan soal akidah, maka kita kena berhati-hati. Waktu itu ilmu sangat penting. Jadi apabila berhadapan dengan soal akidah misal kata di situ, maka perbezaan itu mesti kita hadapi bagaimanapun, soal akidah sekalipun, bukanlah dengan kekerasan. Sebab itu para ulama dahulu, perbezaan-perbezaan soal akidah ni pun menimbulkan banyak buku, orang ni menulis kitab, orang ni menulis kitab dan sebagainya, walaupun perbezaan ini sangat seru, orang kata sangat hebatlah, tetapi mereka menghadapinya dengan keintelektualan, tidak ada kata nista, tak ada kata-kata yang hina, ataupun yang kita katakan tadi, mereka sangat berakhlak ketika mereka meletakkan suatu penulisan itu. Kita lihat bagaimana Imam Ghazali contohnya menghadapi dengan soal golongan falsafah, kemudian soal akidah-akidah yang lain, mereka menulis buku. Cuma tadi apabila dipetik kata-kata daripada ataupun tulisan daripada Profesor Osman Muhammadi, ini seorang yang kita anggap ulama yang besar di Malaysia ini, maka saya tidak melihat kata-kata tu. Jadi saya tak pernah baca tulisan tu. Ampun maaf saya katakan, dan saya tidak boleh untuk menjaga adabnya, tidak boleh komen satu perkara yang saya tidak melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak mengatakan Cik Zaini membawa satu yang palsu ataupun satu yang batil, tidak. Tetapi adab saya apabila saya nak membuat suatu komentar ataupun satu ulasan, saya mesti melihat tulisan itu sendiri. Itu satu. Katalah kalau katalah kita lihat dalam soal-soal ini, benar kata-kata begitu, tentulah ulama-ulama yang menulis tu ada hujahnya sendiri untuk berkata sekeras itu. Tentu ada sebenarnya. Dan ulama-ulama yang mempertahankan pandangan mereka juga tentulah ada juga hujah untuk menghadapi hujah yang sekeras itu. Jadi saya kira kita nak menyelamatkan umat, jangan gajah sama gajah berjuang pelanduk mati di tengah. Kita tak mahu begitu. Jadi tersepit. Sebab itu saya melihat apa saja perbezaan daripada perspektif pendakwah. Daripada perspektif pendakwah. Daripada perspektif pendakwah Yati, sesungguhnya persamaan lebih banyak daripada perbezaan. Mengapa kita mencari yang berbeza itu? Betul. untuk kita bergaduh berterusan. Tetapi mari kita lihat soal-soal yang ada persamaan.
contohnya Salafi ke, Wahabi ke, Sunni ke, apa saja, ya, mengatakan solat itu wajib. Solat itu wajib dan solat 5 waktu itu wajib, tetapi menyedihkan kalau kita lihat dalam perangkaan tidak resmi, ya, sudah 80%, ya, orang Islam di Malaysia tak solat. Itu yang tak ada perbezaan lah pandangan, semua sepakat kata itu. Jadi mari kita bekerja untuk membawa orang kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka merasakan Allah itu penting dalam hidup mereka dan timbulnya rasa untuk berhubung sentiasa dengan Allah. Maka dekat situ solat itu dipentingkan. Ini pandangan saya yang kerdil ini, ya. Jadi ini bagi saya. Jadi untuk itu saya tak nak komen yang besar-besar lah, soal-soal yang besar, saya kerana keterbatasan ilmu saya, ya. Itu satu. Yang kedua tentang bangsa asing ni, ya, kata-kata saya bagi tahu bahawa soal keyakinan ini dia memberi satu kekuatan, walaupun keyakinan itu satu yang batil. Ya. Jadi kalau kita mempunyai keyakinan yang benar, tetapi kita tak benar-benar yakin, dia akan dikalahkan oleh satu keyakinan yang batil, tetapi diyakini sungguh-sungguh. Ini kita kena lihat, ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang memburu dunia ni, yang otak mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia ni, contohnya, ya, mereka berpegang kepada nilai-nilai yang tertentu untuk mencapai kejayaan dalam dunia. Contohnya Jepun, katalah mereka berpegang bahawa nilai kerjasama itu sangat penting untuk menjayakan pekerjaan. Jadi nilai kerjasama itu dipegang seolah-olah itu rukun iman kepada mereka. Boleh faham, ya? Mereka pegang betul-betul. Jadi soal kerjasama, soalnya bangsa-bangsa yang lain ini, mereka ada nilai-nilai yang mereka pegang sebagai satu keyakinan, yang keyakinan ini sudah mendarah daging dalam diri kita, dalam diri mereka, dan sudah menjadi budaya di kalangan bangsa itu. Jadi berbanding kita orang Islam, ya, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada diri kita sendiri, kepada yang dikatakan wala tahinu wala tahzanu ni, kata kita jangan rasa hina, jangan rasa rendah diri, kita adalah umat yang tertinggi kalau kita beriman, kita pun tak kuat. Jadi harga diri kita pun tak kuat. Sebab itu bagi saya, kalau keyakinan kita umat Islam dan dah keyakinan itu memang satu yang benar, datang daripada Allah, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, dan yang benar itu dipegang dengan kuat, dengan teguh, insya-Allah tak ada siapa yang dapat menghalang kita. Tetapi sekiranya keyakinan kita yang benar itu longgar, kita akan dikalahkan oleh keyakinan yang batil. Keyakinan yang batil, walaupun kerana keyakinan yang batil itu dipegang dengan kuat. Sebab itu kata Sayyidina Umar, yang aku takuti di kalangan tentera Islam ialah dosa-dosa yang dilakukan oleh tentera Islam juga, ya. Jadi kalau kita berdosa sama dengan tentera-tentera kafir, mereka melakukan dosa, kita melakukan dosa, pada waktu itu kata Sayyidina Umar, kekuatan lahiriah lah yang akan memberi kemenangan kepada pasukan mereka apabila bertempur. Jadi artinya keyakinan kita kepada Allah tak cukup untuk membawa kita kepada kemenangan. Kalau keyakinan kita kepada Allah tak lebih ampuh dan lebih kukuh daripada keyakinan orang kafir terhadap berhala mereka. Jadi ini yang kita kena pegang sungguh-sungguh, ya. Jadi kita benar-benar kena berpegang kepada keyakinan. Keyakinan fizikal tak memastikan, tak menjanjikan tak sebenarnya, ya. Fizikal semata tidak menjanjikan. Dan waktu ini juga suka untuk saya kongsikan rakan kita di FB, bagaimana yang Ustaz nyatakan tadi, perkara pokok atau perkara utama adalah ego, ya, yang membawa kepada takbur, kepada taksub. Dan ada juga rakan kita di Basarah Mardiah, student tanya, kata bagaimana caranya untuk menghilangkan yang dikatakan ego ni, Ustaz? Ya. Ego ni, ya, orang yang merasa diri dia besar, ya, dan orang yang tak nampak kebesaran Allah. Jadi yang pertama soal ilmu jugalah. Kena belajar ilmu tauhid. Kena belajar ilmu tauhid, itu pertama, ya. Kena kenal sifat-sifat Allah yang maha besar, supaya terserlah sifat kita yang maha kerdil. Itu yang pertama, ya. Ilmu, ya. Yang pertama mesti melalui jalan ilmu, ya. Yang kedua mesti melalui jalan mujahadah. Jalan mujahadah. Sebab itu kita kena lawan sifat takbur kita dengan membuat perkara-perkara yang boleh meluntur dan meleburkan takbur tadi, ya. Baru pagi tadi saya mendengar satu tazkirah daripada sahabat saya di pejabat, ya, contohnya bagaimana Imam Bukhari yang begitu besar namanya, tersohor, ya, yang kata pakar dalam hadis, begitu tinggi martabatnya, bukan saja pakar ilmunya, ya, tapi pakar juga dalam akhlaknya. Bagaimana selepas dia mengajar ilmu hadis,
dia akan pergi ke masjid tempat dia mengajar tu, dia akan cari kalau ada sampah-sampah itu dia kutip. Itu untuk meluntur dan meleburkan ego. Jadi begitu juga ada ulama-ulama yang hebat kita tengok dalam itu, mereka selepas mereka menyampaikan ilmu dan dikagumi orang, mereka akan cuba buat contohnya menyapu sampah ataupun membersihkan tandas. Jadi kita kena lawan rasa ego kita tu dengan membuat kerja-kerja yang dianggap hina, dianggap rendah dan sebagainya, supaya yang besar kita rasa yang besar tadi tertekan balik, nafsu kita tertekan dan dilunturkan. Ataupun ada antara mereka yang mencari jalan mujahadah dengan duduk bersama dengan orang yang miskin, orang peminta sedekah, mereka duduk macam tu. Ini jalannya yang kita nak itu mujahadah itu. Sebab itu kalau kita lihat jalan mujahadah ini perlu dengan kekuatan dalaman kita dan juga dengan panduan guru lah. Jadi guru yang mursyid dia akan lihat kita ni macam mana tahap kita ni, ini jalannya, bukan saja dengan wirid-wirid tertentu, dengan zikir-zikir tertentu, tetapi dengan latihan-latihan tertentu. Jadi kalau macam kita ni susahlah nak duduk orang miskin, apa salahnya? Contoh, setelah penat berceramah, menulis, orang sanjung kita sebagai pemimpin ke, sebagai ahli korporat ke, balik rumah cuba cuci tandas rumah kita. Tolong isteri kita basuh pinggan. Contohlah buat perkara-perkara yang dianggap remeh. Sebab itu orang besar kata dalam itu ialah orang yang dare to be little. Dare to be little, berani untuk kelihatan kecil. InsyaAllah akan membesarkan jiwa. Sebab tu Rasulullah SAW sendiri kita lihat kalau bajunya koyak dia akan menjahitnya sendiri, kalau kasutnya tanggal dia akan tampal sendiri. Begitu Rasulullah SAW, orang yang paling besar tetapi masih juga melakukan perkara-perkara yang dianggap remeh dalam kehidupannya. Ini cara kita untuk meluntur dan meleburkan ego kita. Itu satu. Yang kedua, yang seterusnya kita cuba belajar menjadi pendengar. Kalau orang bercakap, cuba kita tahan mulut kita sikit, kita jadi pendengar. Jangan nak cakap saja, jangan memotong cakap orang dan sebagainya. Jadi cuba kita jadi pendengar. Dengan pendengar, insya-Allah boleh juga meluntur dan meleburkan ego kita, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia tips-tips panduan yang telah diberikan oleh bagi Ustaz. Dan waktu ini kita ambil satu lagi pemanggil bersama-sama berkongsi soalan bersama dengan Ustaz di talian waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Halo. Ya, siapa tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa di sana? Halo. Ya. Halo, saya Isa sini daripada Puncak Alam. Ya, Cik Isa, terus bercakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah dapat cakap dengan Ustaz hari lama dah berhajat. Terima kasih Cik Isa. Saya pun bertuah juga dapat dengar suara Cik Isa ni. Ini pun kali pertama dengar cakap Cik Isa. Alhamdulillah. Okay Ustaz, betul. Soalan saya ni lain sikit lah Ustaz. Saya nak tanya, Ustaz ni kalau marah macam mana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz kalau di pejabat ada staf. Kalau staf yang cuai tu macam mana Ustaz menghadapi staf yang begitu ya? Itu saja Ustaz. Minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang mudah tu macam mana jawapannya tu Ustaz? Soalan yang lain, jawapan pun kena lain jugalah. Saya meraihkan sajalah. Sebenarnya kalau soal-soal personal macam ni, eloknya kita berjumpa secara personal kan. Tetapi oleh kerana kita anggaplah personal ni kita profesional kan Kalau seorang tu marah, seharusnya dia marah macam mana Satu perkara yang kita nak marah tu ialah berkaitan dengan syariat yang dilanggar. Bukan soal-soal peribadi. Itu yang penting. Itu bezakan Kita nak marah tu mestilah soal hak Allah dilanggar, hak Islam dilanggar, bukan hak peribadi kita. Bukan soal-soal yang berkaitan dengan peribadi kita. Itu soal. Itu satu. Yang kedua, apabila kita marah kalau boleh jangan langsung waktu itu kita bertindak. Jangan kita bertindak Sebab itu yang paling penting sekali ialah ubah posisi diri kita lah. Ubah posisi diri kita. Kalau kita misal kata soal berdiri, kita duduk kita berbaring itu. Tetapi kita dah marah dalam bilik, keluar daripada bilik itu jangan kita berdepan, jangan kita berterusan, kerana kita tidak akan dapat kebaikan apa jua pun dengan kata-kata kita, dengan tindakan kita ketika kita marah. Tidak akan sebab minta maaf yang paling banyak menyerap ataupun absorb ataupun hilangkan kebijaksanaan orang ialah kemarahan. Jadi musuh kebijaksanaan ialah kemarahan. Sebab tu kita ramai nampak orang yang bijak sekalipun, termasuklah siapa-siapa saja, bukan saya saja, bukan siapa-siapa saja yang mendengar ni, selalunya kita akan kelihatan bodoh betul apabila dalam keadaan kita marah. Itu yang penting sekali Jadi macam mana saya marah?
Ada juga marah saya yang terkawal, ada juga yang tak terkawal. Saya insan yang sedang bermujahadah, ya. Ilmu lain, ya. Kita punya amal lain. Tetapi kita sentiasa merasakan bahawa selepas kita beramal yang tak secocok dengan ilmu kita, ada penyesalan dan ada azam untuk kita memperbaikinya. Itu yang penting, ya. Itu yang dikata ketara sedar tu. Kita sedar bahawa kita sudah tersalah, ya. Ada setengah orang tidak. Kemarahan itu dijadikan satu kebanggaan pula, dijadikan satu senjata. Engkau tak nampak lagi kalau macam mana aku marah, tahu, kan? Ini aku nak marah lah ni. Itu seolah-olah waktu itu dia menyuburkan sifat kemarahan dia. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, selalunya kita marah pada siapa? Orang yang lebih tinggi ke orang yang rendah daripada kita? Rendah. Orang rendah daripada kita. Jadi artinya marah ini ibunya ialah ego. Ibunya ialah ego, ya. Orang kata saya tak ego tapi saya pemarah aja. Sebenarnya marah tu ego lah, ya. Jadi itu yang saya kata, lebih besar marah kita, lebih besarlah ego kita sebenarnya. Ya. Baik. Kalau kita berhadapan dengan pekerja-pekerja kita ataupun sahabat-sahabat kita lah. Saya tak ada pekerja, saya ada sahabat-sahabat saja. Kadang-kadang rasa nak marah, ya, apabila ini. Jadi waktu itu macam mana, ya? Kita kena, contoh macam mana pun kita kena mujahadah. Mujahadah, ya, mujahadah. Gunakan perkataan yang jangan gunakan kamu, tetapi saya. Saya rasa marah betul. Kan, saya rasa kecewa gitu, ya. Jangan kamu ni, jangan, kalau boleh kepada diri kita sendiri, ya. Itu, ya. Kemudian kalau bolehnya, kalau kita nampak orang yang kita marah ni, siapa yang boleh menyebabkan kita marah, betul-betul marah, ialah orang yang rapat dengan kita, betul. Orang yang rapat dengan kita lah orang yang paling boleh menyebabkan kita marah secara maksimum, orang kata, ya. Marah secara terlampau, orang kata. Kenapa? Kerana orang yang rapat dengan kita ni lah orang yang paling kita sayang. Ya. Sebab tu bila orang yang kita sayang tu mengecewakan kita, rasa betul-betul hurt, betul-betul tercedera hati kita, ya. Jadi kalau begitu, orang yang menyebabkan kita marah ialah orang yang rapat kita, dan dia rapat dengan kita tu tentulah sudah banyak kebaikan dia. Sebab tu kita rapatkan dia. Kalau kita tak ada rasa kebaikan, kita tak akan rapatnya. Rupa-rupanya apabila kita nak marah ni, kita cuba kenangkan kebaikan dia. Mungkin kebaikan dia 7, kelemahan dia 2. Kenapa yang kita fokus 2? Kenapa kita tak gini? Kita nampak. Itu yang saya lihatlah. Jadi kalau diri kita, misal kata puncanya kita marah apabila kita tak kuat hablum minallah, mudah marah saja sebab hati kita tak tenang. Cuba hari tu kita jaga solat subuh berjemaah, kita solat kita, zikir wirid kita, membaca Quran kita sedekah kita jaga senyuman kita dan sebagainya. InsyaAllah waktu tu kita akan kurang marah, Tetapi kalau kita tak jaga daripada awal hidup kita, mudah aja temper, mudah saja marah. Itu dia. Adakah senyum juga rahsianya, Ustaz? Ya, itulah yang dikatakan saya tulis dalam FB baru macam ni. Jangan kita tunggu, kita ciptalah kegembiraan dengan senyuman. Jangan kita cuba hanya kata nak gembira baru dah gembira baru senyum. Jangan. Itu saya kata. Takut tak sampai gembira tu. Itu dia. Dan berkenaan dengan tajuk kita berkorban dalam menghadapi perbezaan ini, ada soalan daripada rakan kita di SMS, pesan ringkas daripada Marina waktu ini. Dia kata berkorban tapi tak dihargai. Bagaimana tu, Ustaz? Itulah, bila kita berkorban tidak dihargai, itu artinya kita bukan berkorban lah. Sekali lagi saya ulang, kalau kita berkorban dan kita rasa tidak dihargai, itu artinya kita belum berkorban. Yang berkorban sebenarnya berkorban perasaan, iaitu berkorban apabila kita tidak dihargai. Itulah berkorban sebenarnya, iaitu apabila kita berbuat sesuatu, kita tidak mengharap dihargai oleh manusia, tetapi yang kita harap dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai kita. Jadi bila satu perkara itu, bila kita buat berkorban tidak dihargai, jadi kenapa kita rasa kecewa? Sebab kita ada sesuatu yang kita sedang bagin, sedang tawar menawar. Kita beri sesuatu, kita nakkan sesuatu. Kalau begitu bukan pengorbanan namanya. Yang berkorban itu artinya kita beri sesuatu, memang tak mengharapkan sesuatu, dan memang kita rasa pedih, rasa tersisih. Kata berkorban. Tak ada harap apa-apa. Itu yang namakan berkorban. Itu dikatakan berkorban mesti terkorban.
Tapi kalau berkorban, tak ada terkorban, itu artinya bukan pengorbanan lagi kan. Kita mesti ada suatu yang kita sayang, waktu yang itu. Ini yang betul. Sebab itu, dengar ya, macam mana turutan pengorbanan sampai hijrah ya. Di bulan Ramadan, kita membersihkan hati kita. Membersihkan diri kita. Supaya hati kita benar-benar melahir takwa. Betul. Takwa itu, kita mengharapkan benar-benar ganjaran daripada Allah. Itu bulan Ramadan. Datang bulan Zulhijjah, ya, kita berkorban. Hanya hati yang bersih saja tadi berkorban. Hati yang bersih artinya hati yang khalis, hati yang khalas, hati yang suci murni, hati yang tidak mengharap apa-apa kecuali Allah. Itu saja yang boleh berkorban. Jadi akhirnya bulan Ramadan diikuti oleh Zulhijjah. Kemudian hasil daripada pengorban tu barulah kita mencapai yang kata hijrah, iaitu di bulan Muharram nanti. Ya, sebab itu bersihkan hati di bulan Ramadan, berkorban di bulan Zulhijjah dan melakukan hijrah di bulan Muharram ya. Jadi artinya kita boleh berkorban hanya apabila hati kita bersih. Bersih tidak mengharapkan penghargaan manusia, hanya mengharap penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa sedih tersisih tu, itulah artinya ubat tu dah mujarab sebenarnya. Ubat korban tu ubat dah mujarab lah gitu ya. Selagi tak ada rasa apa-apa, lagi tu tak dia. Ya. Dan mungkin kalau kita nak langkau sikit lagi Ustaz, bagaimana nak dengan rasa korban tu nak timbulkan rasa syukur mungkin. Bagaimana? Ya. Kalau kita rasa bersyukur ialah apabila kita menggunakan nikmat selaras dengan tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu. Betul ya? Maksudnya Allah bagikan kita sesuatu dengan tujuan, mesti ada dengan tujuan. Ya, mesti dengan tujuan. Jadi Tuhan berikan kita harta misalnya kata, ya, untuk kita apa? Untuk kita membantu orang lain, untuk membantu keluarga kita. Itu yang dikatakan berkorban. Maksudnya apa saja yang kita diberi oleh Allah, kita korbankan di jalan Allah. Kerana Allah memberi untuk kita memberi. Betul. Allah memberi untuk kita memberi. Ini penting untuk kita rasa. Jadi orang yang bersyukur saja yang boleh berkorban. Ya. Kerana orang yang bersyukur tu artinya dia merasakan ada kelebihan. Orang yang ada rasa kelebihan saja yang boleh mengorbankan. Tapi orang yang rasa kurang, tak cukup, dia tak akan berkorban. Macam mana saya nak berkorban kalau saya tak ada apa-apa? Macam mana saya nak berkorban kalau saya pun tak cukup? Kan? Jadi orang yang bersyukur, orang yang ada rasa kelebihan, dan orang yang sentiasa cukup, dia rasa cukup tu berkorban. Itu yang dikorbankan kepada jalan Allah Subhanahu. Kata orang tu orang yang benar memberi saja akan dapat merasa menerima sesuatu daripada Allah Subhanahu. Dan Ustaz, mungkin disebabkan masa agak terbatas juga, mungkin kita boleh berikan sedikit kesimpulan dalam tajuk kita berkenaan dengan berkorban dalam menghadapi perbezaan ni Ustaz. Ya, mudah-mudahan apabila kita bincang tentang berkorban, ya, berkorban akan terasa kecil apabila ada kecintaan. Ya. Jadi perpaduan hanya dapat kita laksanakan apabila Allah Subhanahu wa taala menjadi matlamat dalam hidup kita. Itu yang katakan kesatuan matlamat, ya. Jadi yang mana redha Allah, keampunan Allah, cinta Allah tu mesti jadi matlamat utama kita. Bila Allah menjadi matlamat utama kita dalam kehidupan kita, sama ada pada diri kita, dalam keluarga kita, dalam organisasi kita, bahkan dalam negara kita sekalipun, bila Allah sudah menjadi gayah kita, ya, Allahu ghayatuna, Allah tu jadi matlamat kita, maka kita akan mudah berpadu dan bersatu. Ya. Tetapi kalau kita ada soal-soal yang lain, masih lagi cinta dunia menjadi matlamat, cinta dunia itu termasuklah cinta pada nama, kuasa dan harta, selagi itulah akan timbul pergeseran, akan rasa timbul pertentangan. Ingat ya, saya ada terbaca kata-kata ini daripada Hasan Al-Basri, dinisbahkan kepada Hasan Al-Basri. Ada juga yang mengatakan kata-kata ini datang daripada hadis yang ada. Dia kata, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Maksudnya, cinta dunia itu kepala segala penyakit. Ya, jadi penyakit apa dalam yang kita hadapi ini, penyakit berpecah belah lah. Jadi cinta dunia itulah jadi apa, kepala yang menyebabkan kita berpecah. Jadi sebab itu kita kena sisih dan pinggirkan cinta dunia, tanamkan cinta Allah dan bermujahadah untuk itu. Maka dengan itu kita mesti bersatu. Matlamat mesti satu, walaupun jalan berbeza, tidak mengapa.
Asalkan matlamat kita bersatu, walaupun jalan berbeza, insya-Allah kita akan bertemu di titik yang satu. Yang satu. Sebab tu matlamat kita mesti Allah, bukan matlamat kita dunia. Yang dikatakan insya-Allah itu. Insya-Allah itu dia. Dan saya suka nak memetik kata-kata daripada Ustaz Fahrul sendiri ya. Allah itu dekat selagi kita tidak menjauhkan darinya. Dekatilah Allah dengan berkorban untuknya. Cinta itu indah tapi bukan mudah, kerana setiap cinta menagih korban, apatah lagi cinta pada Allah. Betul tak Ustaz? InsyaAllah. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang bagi Ustaz